Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua sekali, terutamanya follower daripada Cik Amni Cookies. Okey, hari ini kita akan macam biasalah, kita akan bincangkan berkaitan dengan topik berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan tips-tips untuk memajukan diri dalam bisnes ataupun dalam kehidupan seharian sendiri. Okey. Okey, yang baru lepas makan tu, macam biasalah, bila pukul 2 mesti kita akan rasa macam nak relax. Sebab walaupun makan kan kenyang, mesti kita makan banyak tadi waktu rehat. Lepas tu sambil-sambil korang berehat tu, korang bolehlah tengok live ni untuk tambahkan lagi korang punya pengetahuan, korang punya ilmu berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan perniagaan, supaya korang adalah pengetahuan untuk buat satu bisnes ataupun boleh merancang dulu korang sama ada nak berniaga secara kecil-kecilan ataupun kalau yang ada modal besar tu mungkin boleh terus buat perniagaan besar-besaran lah. Tapi kena tengok jugalah produk yang bersesuaian sebelum mulakan perniagaan. Okay, macam tengok video-video live saya sebelum ni pada pukul 12 dan pada pukul 10.30 dan pukul 2 tadi. Pukul 2 tadi pula. Pukul 12, 10.30 dengan pukul 12 tadi. Korang boleh tengok lah cara pemilihan produk, lepas tu cara untuk permulaan perniagaan. Okay, hari ni saya nak cakap pasal bila kita dah ada perniagaan, bila kita dah jalankan perniagaan, apa sifat yang kita perlu ada lepas kita jalankan perniagaan kita. Sebab emosi ni dia akan menentukan segalanya. Macam contoh, kalau kita rasa marah, kita rasa macam down, kita takkan boleh buat kerja. Walaupun kita expert, hebat macam mana sekalipun dalam satu bidang tu, tapi bila kita tertekan, bila kita stres, bila terlampau banyak sangat pekerjaan nak kita buat dalam satu masa, so akan jadi orang cakap kerja tu takkan selesai lah. Kita akan jadi macam murung, kita akan susah lah untuk fokus apa tujuan kita, apa target kita. So hari ni kita nak bincang lah berkaitan dengan sifat lah, sifat seorang usahawan yang berjaya. Macam mana dia kawal emosi dia, macam mana kiranya pilihan. Sifat ni memang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh pun nak pilih, hari ni aku nak rasa sedih je, hari ni aku nak rasa marah je. Tak boleh lah, sebab yalah dia open. Dia macam kita boleh rasa apa saja yang kita rasa. Macam itulah. Kalau kita sedih, kita nangis lah. Kalau kita marah, marah lah. Tapi tolonglah kawal, jangan terlampau marah sangat. Sebab yalah, mungkin kita tak tahu punca sebab kita marah tu, ataupun kita tak tahu apa tujuan kita marah tu. So nak marah pun kena ada tujuan ke bang? Bukan. Maksudnya yalah, kita marah tu mestilah ada sebab. Tak adalah macam marah sambil membabi buta terus marah. Tak ada lah macam tu. So okay, sebelum saya start saya punya topik pada hari ni, saya nak buka peluang kepada di luar sana tu untuk join kami sebagai ejen. Okay, banyak kelebihan yang korang akan dapat bila korang semua join sebagai ejen kami. Bila korang join, kiranya macam berdaftar sebagai ejen Cik Amni Cookies, ni Cik Amni Cookies, korang akan dapat banyak benefit, banyak orang cakap ilmu berkaitan dengan bisnes. Tak kisahlah korang dah ada bisnes ataupun yang baru-baru lagi. Yang baru-baru lagi tu nak berniaga ataupun baru merancang untuk perniagaan, boleh berdaftar sebagai ejen kami untuk kami ajar berkaitan dengan perniagaan lah. Okay, kita terus kepada topik kita pada hari ini, iaitu sifat usahawan. Sifat seorang usahawan yang berjaya lah. Yang pertama, korang kena tentukan impian. Mesti semua orang ada impian daripada sekolah lagi. Kalau korang tengok cerita boy ke apa kan, yang mana-mana adik-adik ataupun orang dewasa pun tengok kartun lah. Tak adalah peringkat umur yang membezakan. Orang dewasa pun akan tengok juga. Kalau tengok yang yang tanya cerita-cerita tu, dari kecil nak jadi
Cikgu matematik dari kecil nak jadi seorang pengadil, dari kecil dia nak jadi seorang usahawan. So bila kita ada cita-cita, kita ada macam impian kita, bila kita dah ada matlamat, so kita kena capai lah, kita kena susun strategi untuk. Okay, terima kasih kepada yang baru join. Okay, saya ucapkan selamat datang. Okay, bila kita ada impian, bila kita dah tetapkan satu matlamat tu, yang paling penting kita kena fokus pada matlamat kita. So bila kita dah fokus, kita boleh susun strategi lah untuk kita mencapai kita punya matlamat. Tak kisahlah dalam perniagaan ke, dalam kehidupan. Macam contoh kita nak kahwin kan, kita impian kita umur 23, umur 24 nak kahwin, umur 25 dah ada rumah besar, kita besar. So bila kita dah ada kira macam target, kita dah ada ketetapan, kita dah ada panduan, so senang untuk kita lah. Kita susun strategi untuk capai matlamat tu. Okay, so sifat yang kedua yang perlu ada pada usahawan ialah yakin pada diri sendiri. Korang kena yakin pada diri sendiri, sebab yang menentukan matlamat korang tu tercapai atau tidak ialah diri sendiri. Sebab diri sendiri yang tentukan matlamat, yang tentukan tujuan. So bila korang dah ada orang cakap keyakinan, yakin pada diri sendiri, korang tak mengharapkan orang lain sangat. Memang kena saling melengkapi, kita memang saling bergantung antara satu sama lain. Itulah fitrah manusia. Tapi bila ataupun kita dalam kehidupan kita, diri sendiri kita yang akan tentukan. Macam tu kita ada dua jalan dalam kehidupan ni. Sama ada kita nak pilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Sama ada kita nak pilih kejayaan ataupun kegagalan. Semua orang tak nakkan kegagalan. So bila nak berjaya, korang kena yakin dengan diri sendiri. Korang kena ada jati diri yang teguh. Lepas tu bila korang dah yakin dengan diri sendiri, baru orang akan yakin dengan diri kita. Orang lain akan yakin dengan diri kita. Macam yalah, nampakkan effort kita tu lah untuk mencapai satu matlamat yang kita nak tetapkan. Macam contoh kita cakap, kita nak buka satu perniagaan, lepas tu korang join dengan berdaftar sebagai ejen Cik Ani Cookies. So nampaklah effort korang tu untuk menambah pendapatan, untuk berjaya, untuk dapatkan orang cakap ilmu berkaitan dengan perniagaan. So bila korang daftar sebagai ejen Cik Ani Cookies, itu salah satu effort korang lah untuk tambah pendapatan macam saya cakap tadi. So bila dah ada pendapatan, bila dah ada orang cakap side income, dah ada pendapat, dah ada duit lah, senang cerita lah. So kita boleh buat apa sajalah untuk mencapai kita punya matlamat. Matlamat dalam hidup pun boleh capai, matlamat dalam perniagaan pun boleh capai. Okay, kalau tak tercapai, macam contoh, kalau kita dah usaha tapi tak tercapai, maksudnya kita kena usaha lagi lah. Okay, untuk yang seterusnya kita kena berani gagal. Okay, ini penting lah, lagi-lagi pada seorang usahawan. Seorang usahawan yang baru nak berkecimpung dalam dunia perniagaan, dia mesti berani ambil risiko. Tak kisahlah risiko tu berjaya atau tidak. Sebab kita dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa mencuba. Kita kena sentiasa mencuba dapatkan ilmu. Sebab ilmu kalau kita belajar sampai mati pun takkan habis. Sampai kita mati pun takkan cukup ilmu kita tu. Sebab banyak sangat yang ilmu kita perlu belajar. So bila korang berani untuk gagal, bukannya korang buat satu usaha tu, korang dah set dekat dalam mind korang, lepas ni mungkin aku akan gagal. Okay, tak apa, aku berani sebab aku nak gagal. Baik, tak payah macam tu. Baik, derma je, modal tu semua dekat saya kan. So kita kena ada macam satu tujuan lah. Macam kita buka perniagaan ni, kita cuba daripada kecil-kecilan dulu. So bila dah berjaya, kita try untuk membesarkan kita punya orang cakap, kita punya
perniagaan sendiri dengan buka cawangan ke, kita tengok marketing kita macam mana, dari situ kita menilai, dari situlah kita dapatkan ilmu yang kita boleh share dekat orang lain, macam mana kita boleh berjaya. Itulah sifat-sifat seorang usahawan. Dia berani mengambil risiko, walaupun risiko tu bahayalah untuk dia. Macam dia nak besarkan perniagaan kan, so dia perlukan modal yang besar. So bila dia dah keluarkan modal, tiba-tiba orang pula. Sebab tu perlukan perancangan yang strategik. Sebab tu perlukan ilmu berkaitan dengan marketing, supaya kita tak ditindas, ditipu. Lagi-lagi peniaga ni lah, peniaga kena ada, orang cakap, teknik yang berkesan lah untuk tarik perhatian daripada customer untuk beli ataupun pergi dekat produk kita. So yang seterusnya, sentiasa berfikiran positif. Ni amat penting lah. Macam saya cakap tadi, mengawal emosi kan. Kita kena kawal emosi. Walaupun kita rasa macam marah kadang-kadang tu dengan kita punya staff ataupun dengan pelanggan, kita marah kan, kenapa diorang tak nak beli, kenapa bila kita dah jual tapi tak ada siapa nak beli kan. So korang kena sentiasa berfikiran positif. Mungkin rezeki tu ada di mana-mana. So bila macam contoh, gelap bila contoh sekejap ada masalah teknikal sikit. Macam contoh, korang di mana tadi? Maaf ada sedikit gangguan teknikal. Tiba-tiba jadi gelap pula. Tak tahu sebab apa. Kita teruskan yang pasal sentiasa berfikiran positif tu. Kita kena sentiasa berfikiran positif lah, walaupun kita menghadapi masalah yang besar. Produk kita dah buat kajian, kita dah ada perancangan, tapi produk kita tak jalan-jalan. So kita kena banyak bersabar, banyak bersangka baik. Mungkin orang belum bersedia, mungkin ada masalah-masalah tertentu yang orang tu belum selesaikan. So kita kena banyak bersabar lah. Sebab dengan kesabaran, insyaAllah lah ada hikmah lah di sebalik kesabaran tu. So bila kita banyak bersabar, nanti InsyaAllah rezeki takkan pernah salah alamat. Sebab dia ada alamat, tak kisahlah alamat rumah kita ke, dia ada. So bila kita kita bersabar, kita berusaha, kita akan capai lah kita punya matlamat. Kita akan dapatlah apa yang kita impikan. Macam kita nak usia muda nak rumah banglo, usia muda nak kereta Mercedes, nak kereta yang glamour-glamour, kereta tak kisahlah apa pun. So dengan cakap dengan sentiasa berfikiran positif, semua benda akan jadi positif. Kalau kita sentiasa berfikiran negatif, lepas tu kita cakap dekat orang macam, yelah, kita berfikiran yang aku rasa perniagaan aku ni macam tak berjaya je. Itu sebab kita dah lafazkan. Setiap kata-kata tu ibarat seperti satu doa lah. So bila kita cakap, mungkin tak ada rezeki, mungkin rezeki aku pada masa akan datang. Satu cakap macam tu lah. Mungkin orang akan beli nanti esok. Mungkin orang akan nampak produk esok. So kita kena usaha, sentiasa berfikiran positif lah. Yang seterusnya, jangan abaikan kritikan. Kritikan ni penting lah. Untuk macam contoh, kita dah jalankan perniagaan kan, tiba-tiba ada orang kritik pasal produk kita. Ada orang cakap, kenapa packaging dia besar sangat, susah lah nak bawa pergi mana-mana. So kita ambil inisiatif tu, kita buat packaging lain, kita buat pembungkusan lain. Dari situ kita dapat satu inovasi lah daripada orang. Walaupun pada asalnya kita punya produk kan, kita punya produk tu mungkin di saiz yang besar, tapi bila ada inisiatif, ada feedback daripada customer, maknanya kita seorang yang berjaya lah. Kita dah berjaya tawan hati dia. Tapi perlukan penambahbaikan macam dari segi packaging. Kadang-kadang orang komen kan, kenapa
macam nak cakap kenapa kenapa tadi jap. Okay, macam contoh kita pasal kritikan kan, macam contoh biskut kita dia cakap terlampau manis. Macam kita jual biskut Amni Cookies ni kan, so orang akan cakap, Amni Cookies ni manis sangat lah, boleh tak kurangkan gula sikit, boleh tak macam kurangkan dia punya bahan-bahan yang manis kan. So kalau korang nak tahu, sebenarnya Amni Cookies ni memang rasa dia memang secukup rasa lah, tak ada yang manis, tak ada terlampau manis, tak ada terlampau tawar, dia macam nice macam tu lah. So bila orang ada kritikan, macam orang bagi kritik pasal produk kita, so kita tambah baik lah untuk puaskan hati pelanggan. So bila diorang puas hati, diorang suka, diorang akan repeat and terus repeat kita punya produk lah. Okay, lepas tu yang usaha yang terakhir lah, saya rasa sifat usahawan yang terakhir, korang kena sentiasa berdoa dan bertawakal. Sebab ialah kita dah usaha macam-macam, kita dah ada impian, kita dah ada keyakinan diri, kita dah sentiasa berfikiran positif, kita tak abaikan kritikan orang untuk penambahbaikan produk kita. So bila kita dah berusaha dengan gigih, bila kita dah cuba sehabis baik, orang pun dah hargai dengan kita punya usaha. So kita berdoa dan bertawakal, semoga kita punya rezeki tu ada sentiasa, tak hilang lah. Macam sekarang ni mungkin produk kita tengah popular, produk kita tengah naik, baru nak naik kan. So memang dapat banyak sambutan, memang dapat banyak tempahan. So bila dah ada macam tu, so kita kena berdoa lah. Jangan bila kita dah, orang cakap dah berjaya, kita terus lupa untuk mengangkat tangan berdoa, kita terus lupa untuk lakukan ibadah-ibadah yang lain. Sebab yalah, semua yang kita ada, semua yang kita miliki ni, kena ingatlah satu pinjaman, sebab bukan yang kekal. Yang kekalnya ialah hanya di akhirat. Kalau korang ada kereta besar dekat akhirat nanti, itu memang korang punya lah. Kalau korang ada mahligai yang besar, taman yang indah, taman yang cantik, itu memang korang punya lah. Tak ada siapa yang akan claim tu dia punya. So itu korang punya macam balasan lah, yang bagi yang baik kan. So kita kena sentiasa terus berdoa supaya hidup kita sentiasa tenang, hidup kita sentiasa diberkati, rezeki kita sentiasa ada. So bagi hari ni saya rasa setakat ni saja. Okay, untuk soalan saya buka soalan lah. Okay, sebelum tu saya nak promote lah. Siapa yang berminat untuk jadi ejen Cik Amni Cookies, ni Cik Amni Cookies, kami sekarang ni ada buka slot untuk ejen. Yang mana-mana berminat tu korang boleh terus berdaftar, tekan je link dekat bawah ni nanti. Korang boleh terus cakap, abang, saya nak terus berdaftar, adik, saya nak terus berdaftar. Saya tak nak lah, sebab saya dah tak sabar untuk dapatkan ilmu berkaitan dengan marketing, tak sabar nak buka perniagaan sendiri, tak sabar nak tahu berkaitan dengan flow perniagaan. So yang siapa-siapa yang berdaftar, dia sangat beruntung lah, sebab banyak benefit yang korang akan dapat bila korang berdaftar sebagai ejen Cik Amni Cookies. Antaranya macam kita ada kelas marketing secara percuma, kita ada ayat copywriting yang dia akan diberi. Korang tak perlu fikir penat-penat, korang tak perlu payah-payah untuk buat ayat ke apa ke. Just korang promote, just korang jual, senang je. Okay, semua perlukan usaha lah. Usaha, lepas tu kena berdoa selalu. Macam saya cakap tadi lah, berdoa, bertawakal. Sebelum mulakan satu perniagaan tu, korang tengok dulu, kaji dulu produk tu, macam mana produk tu diyakini ke, betul ke ada. Macam contoh Cik Amni Cookies ni, dia memang diyakini. Kalau korang tanya orang-orang ke area Selangor ni, memang dia akan tahu Cik Amni Cookies, biskut. So
dah diyakini lah, sebab dia Cik Amni Cookies ni di bawah Jen Bijak. Ada dekat FB ataupun dekat Instagram lah kalau kau nak tengok. So bila produk tu dah diyakini, dah dipercayai, memang mudah lah untuk korang jual. Okay. So yang mana-mana yang baru join tu, saya ucapkan terima kasih. Mana-mana terlepas, jangan lupalah tengok daripada awal sampai habis video ni tau. Jangan ketinggalan sedikit pun. Jangan ketinggalan untuk orang cakap ilmu-ilmu berkaitan dengan perniagaan ni. Walaupun sekarang ni korang tak buat perniagaan lagi, mungkin pada masa akan datang, masa terdesak ataupun tiba-tiba korang rasa macam nak mula berniaga lah, korang boleh praktikkan apa yang saya bagi ni. Okay? Sebab saya pun tak selalu akan ada. Mungkin yalah, yang mana yang mengenali tu mungkin akan saya bantu. Mana yang jauh, yang tak kenal, tak pernah tegur tu, macam mana saya nak bantu. So dari situlah kena share. Kalau boleh share lah link yang saya bagi nanti dekat bawah ni dengan kawan-kawan ke atau dengan siapa. So mana tahu kita boleh buka jalan untuk rezeki orang. Untuk rezeki kita, mungkin kita dah banyak sangat kewangan, banyak sangat pendapatan. Mana tahu orang lain tu berminat. So tu tujuan untuk kita share berkaitan dengan ni, berkaitan dengan perniagaan. Okay, setakat ni tu saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi pada live yang akan datang. Okay, sayangi Amni Cookies selalu. Okay, bye.